والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu, dan kami telah menurunkan kepada kamu akan cahaya yang menerangi, yakni Al-Quran, sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi, yakni segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya,
dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Allah akan memasukkan ke dalam rahmat, yakni ke dalam syurga, lebih khusus lagi ke dalam syurga. Dan limpah kurnianya, yakni yang tidak terhitung. Dan Allah menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan agama Islam, jalan yang betul. Kemarin kita dah bicarakan bahawasanya mukjizat para nabi yang lain berbeza dengan manhaj mereka. Adapun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi, jelaslah mukjizatnya itu adalah manhaj itu sendiri. Walaupun ada mukjizat yang lain seperti perkara luar biasa yang berlaku, bulan yang terbelah atas langit, Isra' dan Mi'raj dan sebagainya. Ada mukjizat yang dirinya mukjizat, dalam masa yang sama dia sendiri merupakan peraturan hidup. Al-mu'jizat huwa ainu manhajih, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi terdahulu mukjizat lain, manhaj lain, peraturan hidup lain. Nabi kita SAW dua-dua yang tu. Al-Quran itu sebagai manhajuna, sebagai peraturan hidup kita, yang perlu kita rujuk, yang perlu kita amalkan. Dalam masa yang sama dia merupakan kalam mukjizah. Tidak terpisah antara Al-Quran itu sebagai satu mukjizat dan sebagai satu manhajul hayah, sebagai satu panduan dalam kehidupan. Kerana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus secara menyeluruh kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Walaupun baginda sudah wafat, tapi mukjizat itu masih wujud. Kuatnya iman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kerana mereka melihat mukjizat depan mata mereka. Mereka melihat perkara-perkara luar biasa yang Allah anugerah depan mata mereka, maka bertambah keyakinan mereka dan kuatnya iman para sahabat kerana mereka tidak meninggalkan mukjizat yang bernama Al-Quran. Kita nak kuat iman kita, nak tengok mukjizat yang berlaku seperti para sahabat tengok bulan terbelah, bewak pasir bercakap Arab, pokok bergerak, sudah tidak ada. Namun kita nak menguatkan iman kita, ada mukjizat yang duduk di rumah kita, yang duduk di masjid surau kita, yang perlu kita tengok hari-hari supaya iman kita bertambah, namanya Al-Quranul Karim. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertambah iman bila diceritakan Isra' Mi'raj. Bila dia melihat mukjizat-mukjizat yang lain. Maka kita nak kuat iman, kena tengok mukjizat yang ada depan mata kita, di rumah kita, yang bernama Al-Quranul Karim. Setiap kali kita mengaji Quran, setiap kali kita faham Quran, maka bertambahlah keimanan kita. Setiap kali kita faham Quran, kita dapat ilmu baru. Macam mana Quran baru turun kepada para sahabat. Para sahabat duduk dengan Nabi SAW, Rasulullah cerita baru turun ayat sekian-sekian. Maka sahabat dapat ilmu baru kerana wahyu baru turun. Kalau orang makan cucuk pisang tu panas-panas lagi baru goreng. Goreng cucuk panas-panas lagi duk makan, bukan sejuk. Mana baru setiap selesai goreng terus boleh makan. Orang goreng ayam pun tengah-tengah panas tu dia suka ratah. Dan sejuk tu tak apa sangat. Tengah goreng tu dia suka makan. Jadi macam kita makan ayam goreng panas-panas, kita makan nasi panas-panas, beza dengan nasi sejuk. Kita makan
kuih cucuk pisang panas-panas beza dengan hak sejuk. Maka Quran pun kalau baru tahu nama dia ghaddan tariya, seperti makanan yang panas. Roti kita order roti canai, dia bagi kita makan panas-panas sama ada di kedai ataupun di rumah. Berbeza dengan kita simpan sejuk petang baru makan. Beli roti canai pukul 8 pagi, makan pukul 11 tengah hari, 11 pagi. Tak sama dengan beli pukul 8 makan pukul 8. Hak baru masak, baru kita makan tu lebih sedap daripada setelah dia sejuk. Nasi panas, jangan panas telajak. Teh panas yang kita minum. Pakaian baru yang kita pakai. Pakaian baru beli, koyak plastik pakai. Kereta baru beli kita naik. Tak sama dengan kereta hak lama lah. Maka Quran yang baru kita kenal maksudnya seperti para sahabat baru terima daripada Nabi SAW. Sehingga ulama kata, setiap kali kita faham Quran, serupa Quran baru turun kat kita. Ada Quran turun 1400 tahun lah, kita tak nak faham. Kita tak pernah reti. Jadi kalau kita nak setiap hari dapat ilmu baru, maka sudah tentu dalam Quran ada, dalam hadis ada, dalam kitab-kitab ulama, perlu kepada pengajian setiap hari, perlu kepada pembacaan setiap hari. Setiap kali kita baca, setiap kali kita mengaji, kita dapat ilmu baru. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah kata, aku mengaji rasa aku tak erti. Semakin belajar bahasa semakin tak tahu. Belajar jumpa benda baru lah, baru tahu lah ni. Sebelum ni aku tak tahu. Dapat benda baru, baru tahu ni pula dah. Dapat benda baru, baru tahu ni pula dah. Akhirnya tak berhenti cari benda baru sampai mati duk mengaji. Imam Syafi'i kata rahimahullah, kullama addabani ad-dahru arani naqsa aqli wa idza mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Kullama addabani ad-dahru, setiap kali aku diajar oleh masa, diajar oleh ilmu yang aku jumpa dalam masa-masa tertentu, sama ada dalam kitab ataupun melalui pengalaman dan pergaulan, arani naqsa aqli, ia memperlihatkan kepada aku kekurangan fikrahku. Wa idza mazdadtu ilman, apabila ilmu aku semakin bertambah, zadani ilman bijahli, maka bertambahlah aku ketahui tentang kejahilan aku. Semakin mengaji berasa semakin jahil, semakin mengaji berasa semakin tak tahu. Kerana duk jumpa benda baru menyebabkan dia tambah. Sebenarnya dia orang yang berilmu, kerana tambahan ilmunya tidak dihentikan. Bila kita mengaji kita rasa kita kerti dah, kita tak tambah dah. Kita makan nasi rasa kenyang dah, tak tambah dah. Kita menuntut ilmu berasa pandai dah, tak mengaji dah. Orang yang berasa pandai tak mengaji sebenarnya orang bodoh. Kerana ilmu ini umpama lautan yang tidak berpantai. Ulama kata al-ilmu huwal bahrul ladzi la sahila lahu. Ilmu itu umpama laut yang tidak ada tebing, tidak ada tepinya. Kita kalau masuk dalam laut tak jumpa pantai, duk belayar situ, nak berhenti tak boleh. Nak berhenti tepi laut, nak turun atas darat tak boleh lagi, tak jumpa darat. Ilmu ni serupa laut yang tak ada darat. Semakin kita masuk tengah laut, semakin banyak kita dapat. Dapat ikan selam dalam laut, dapat mutiara. Semakin jauh kita berbelayar di dalam laut, semakin jauh kita sampai ke tengah lautan. Cari pantai tak jumpa. Jadi diumpamakan sedemikian.
Al-ilmu huwal bahrul ladzi la sahila lahu. Ilmu itu umpama lautan yang tidak berpantai. Dan nak dapat ilmu kena penat. Penat mengaji, penat menulis, penat mengapai, penat membaca, penat pergi ziarah alim ulama, penat dapat nasihat mereka, penat dapat doa mereka. Kena penat. Penat kena keluar pada rumah pergi mengaji. Mai pada rumah pergi surau penat juga. Keluar pada surau orang curi kasut lagi penat. Maka perlu kepada penat. Siapa kata? Dalam surah Kahfi kata, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita bertemu dalam musafir kita ni penat. Kata Nabi Musa kepada temannya, kepada ghulam dia, kepada seorang budak yang membantu dia ketika Nabi mengaji kat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kalau mengaji tak mau penat, payah. Pergi sekolah segan, pergi tuition segan, baca buku segan, periksa tak lulus. Lulus pun tak tahu mana atas uratnya. Orang dapat cemerlang, kita dapat teruk. Pasal kita tak mau penat mengaji. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Dalam hadis Imam Muslim, ajruki ala qadri nasabiki. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ajruki, pahala yang kamu dapat, ala qadri nasabiki, menurut kadar penatnya kamu dalam beribadat. Lagi banyak ibadat kita buat, lagi banyaklah pahala. Daripada hadis itu muncul satu kaedah fiqhiyah yang berbunyi, ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu perbuatan yang baik yang banyak, maka banyaklah kelebihannya. Lagi banyak perbuatan baik kita buat, lagi banyaklah kelebihan kita dapat. Maka Al-Quran itu kalau kita mengaji satu tafsir, satu ayat, dua ayat, kita dapat benda baru. Serupa Quran itu baru diterima oleh para sahabat daripada mulut Nabi SAW. Para sahabat dapat ilmu baru, esok dapat lagi. 23 tahun Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi SAW, dapat sampai 30 juzuk. Ada sahabat yang masuk Islam lewat sikit, tak sampai 23 tahun. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya masuk Islam pada tahun ke-6. Nabi SAW berdakwah 6 tahun dah, baru Sayyidina Umar masuk Islam. 23 tolak 6, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menerima 30 juzuk, menerima wahyu daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala melalui ilmu yang Nabi SAW sampai selama 23 tolak 6, 17 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ke-6. Ke-6 Rasulullah berdakwah, dilantik menjadi Rasul. Hak terima Islam di Madinah kaum Ansar lagi lewat lagi. 13 tahun boleh ke orang Mekah. Mereka dapat 10 tahun yang akhir. Yang lahir 2 tahun sebelum lagi lewat lagi. Maka para sahabat yang mendampingi Nabi SAW dapat ilmu baru sampai ke orang yang paling terkenal dalam bidang tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang paling terkenal dalam banyak meriwayatkan hadis, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana dia paling banyak duduk dengan Rasulullah. Orang lain pakai pergi kebun, pergi kebun kurma, balik main mengaji, pergi kerja balik. Abu Hurairah tak. Maka hak banyak mengaji kat Rasulullah lebih banyaklah dari riwayat. Dialah paling banyak riwayat hadis. Sahabat yang paling banyak riwayat hadis ialah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang pakar dalam tafsir ayat Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Pasal apa Ibn Abbas ni pakar? Kerana dia bukan dekat mengaji, tetapi dia menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi SAW. Rasulullah masuk bilik ayak, dia umai ayak siap untuk berwuduk. Maka Rasulullah keluar tengok ada ayak siap. Rasulullah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham agama dan ajak kepada dia takwilan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah makbul doa Nabi SAW. Maka yang paling terkenal dalam bidang tafsir ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia dapat doa itu setelah dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Maka mengaji ni kena khidmat baru cepat boleh. Kena khidmat cepat boleh daripada mengaji tak ada khidmat. Itu disebutkan oleh ulama kerana Ibn Abbas radhiyallahu anhu dapat sedemikian. Pakar dalam bidang al-faraid, ilmu al-faraid, Zaid ibn Thabit. Pakar dalam bidang halal dan haram, Sayyiduna Muaz bin Jabal. Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, pakar dalam hukum hakam. Walaupun mereka pakar dalam bidang masing-masing, namun yang lebih tinggi darjat ialah khulafa' Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu paling tinggi. Kerana mereka mentadbir manusia dengan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengurus menjadi pemimpin kepada rakyat, menjadi khalifah ganti Rasulullah SAW, mentadbir manusia dengan pentadbiran agama. Yang mentadbir dengan pentadbiran agama itu manfaatnya lebih. Maka 10 orang al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk syurga, 9-nya adalah pentadbir. Ada jadi menteri besar, ada jadi perdana menteri, ada jadi khalifah, ada jadi amil, ada jadi gubernur. Abu Ubaidah ibn Jarrah tempat sekian, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas tempat sekian, Sayyidina Sa'id, Zubair ibn al-Awwam. Yang tak jadi pentadbir seorang, nama dia Sayyiduna Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Walaupun dia tak jadi mentadbir, tapi kelebihan dia, dia jadi penderma dan penyumbang kepada Islam. Dia jadi orang kaya sebab menega, duit dia banyak, duit dia bagi untuk agama Allah. Maka dia dijamin masuk syurga. Salah satu sifat dia pemurah ekonomi, membantu ekonomi dalam agama Allah. Nak pergi perang, dia bagi sekian kuda, sekian wang untuk berperang. Seperti dalam peperangan Tabuk, pakat habis bagi. Tapi Sayyidina Abu Bakar bagi habis. Hal lain bagi tak habis. Tak habis pun banyak. Yang paling banyak sekali Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bagi banyak, Sayyidina Umar bagi separuh harta dia. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf bagi. Sayyidina Khadijah, perempuan kaya yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang dekat dia dengan Allah melalui sumbangan dia. Ekonomi yang dia, sumber ekonomi yang dia dapat, dia sebahagiannya diberikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang melalui pentadbiran dia. Seperti pentadbir pemimpin-pemimpin di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang melalui ilmu dia. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti Abu Musa Asy'ari radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi manusia yang baca Quran baru faham satu ayat, serupa Quran baru turun kat dia. Baca ayat kedua baru faham pula, oh ayat kedua baru kenal. Lama ni 30 tahun duk baca tak faham-faham. Sebab saja tak ambil faham. Tiba-tiba dia baca, dia ambil faham. Walaupun secara ringkas. Peringkat awal tak faham apa. Macam mana saya nak faham Quran, saya tak erti apa ni. Saya Arab pun tak erti. Cari tafsir bahasa Melayu.
Baca tengok maksud. Tafsir apa bagus baca? Kalau hak kecil, hak peringkat asas, tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jabatan Perdana Menteri. Bagus untuk kita faham secara ringkas. Saya pun pegang ni juga. Satu tafsir perkata, setiap patah satu perkataan, satu makna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika makna apa? Al-kitab makna apa? La makna apa? Raiba makna apa? Fihi makna apa? Hudan makna apa? Lil muttaqin makna apa? Ini jenis perkata. Satu perkataan, satu makna. Yang ni secara umum. Nama dia pimpinan Ar-Rahman. Ada Rumi, ada Jawi, ada kecil, ada besar. Besar tu ada. Ada yang sejuzuk. Dia buat Jawi. Satu juzuk sebuah. 30 juzuk, 30 buah. Ringan nak bawa pergi mana-mana boleh. Tafsiran, tulisan Jawi, satu juzuk untuk satu buah. Kalau hak ni, satu buah, 30 juzuk, berat. Ni pula Rumi. Rumi ni sesuai bagi orang hidup zaman belakang macam saya. Bahasa Jawi merangkak, bumi jadi bom. Tapi kalau orang hak lama-lama, biasa dia pakai lancak Jawi lagi, beli hak Jawi. Jadi, kita baca, tengok maksud, faham secara ringkas. Nak faham cara panjang, kena baca tafsir lebih banyak dan kena mengaji lebih banyak. Sekurang-kurangnya kita baca, kita boleh faham Qul huwallahu ahad. Saya nak baca juzuk surah Al-Ma'idah, surah Al-Kahfi, jauh, panjang sangat. Hak pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar. Qul a'udzu birabbina. Ayat-ayat lazim yang kita duk baca, ayat kursi, Fatihah, supaya kita dapat ilmu dengan memahaminya. Yang disebut dalam istilah Quran tadabbur. Tadabbur maksudnya meneliti maksud supaya kita faham. Tadarus, kita belajar Quran. Maka Al-Quran itu dalam masa yang sama dia peraturan, panduan kepada manusia. Dalam masa yang sama dia merupakan mukjizat. Kita baca hari itu doa lepas khatam Quran, lepas selesai baca Quran, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami dengan sebab Quran. Allahumma rahamni, Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman, dan jadikanlah Al-Quran itu ikutan bagi kami. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam, kami jadi makmum. Kita semayang, kita ikut jadi makmum, kita ikut tu imam. Masa mana imam takbir, masa mana imam baca Fatihah, macam mana imam rokok yang tidak sampai bagi salam. Kalau kita tak ikut semayang, kita tak sah. Sebab kita niat nak ikut dia. Maka kehidupan kita ikut Quran. Hak mana Quran kata wajib, kita jadikan sebagai wajib. Bila Quran kata haram, kita jauhi yang haram. Jangan ikut sebahagian manusia yang bercanggah dengan Quran. Quran kata arak tu haram, judi tu haram, riba tu haram, dedah aurat kepada orang lain tu haram. Maka kita jangan duk gagah bercanggah dengan Quran. Jadikan Quran sebagai ikutan. Ada orang aurat dia tak ditutup, dia tak kerti sebab dia bercanggah dengan Quran. Masa mana aurat dia ditutup, masa dia mati kena bungkus dengan kain kapan. Masa mati baru tutup aurat, masa hidup sampai tua umur 60, 70, 80 tak boleh pakai kelumbung lagi. Dia berasa aurat itu hanya diwajib tutup masa mati. Hidup di dunia tak mau tutup, lah kali mati orang tutup muka aurat dengan kain kapan. Jangan sampai kita tak jadikan Quran sebagai ikutan. Ikutan dia barat, orang barat.
Orang Barat, orang London, orang Jepun memang mereka tak tutup pun aurat mereka sebab mereka tak masuk Islam. Dia lebih mengagungkan aliran lain daripada ajaran Islam. Lah pula wujud aliran-aliran liberal, aliran-aliran yang menentang ajaran Islam secara terbuka. Aliran tidak beragama, hak tak ikut, tak percaya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hak masuk Islam dah, mokpok dia Islam, murtad pula dah. Kerana dapat gaji bulanan daripada Kristian, keluar daripada Islam masuk agama Kristian dapat duit dan sebagainya. Kita minta Allah kita lindung kita daripada ajaran-ajaran yang sesat, yang menyeleweng, yang Allah murka, yang wujud dalam masyarakat. Cara nak selamat, jadikan Quran sebagai ikutan. Waj'alhu lana imaman, jadikan Quran itu ikutan kepada kami, wa nuran, cahaya bagi kami. Cahaya inilah yang kita baca dalam ayat taksat. Ayat 174 surah An-Nisa. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah menurunkan kepada kamu semua akan satu cahaya yang menerangi, iaitu Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Dan jadikan Quran itu sebagai petunjuk bagi kami, wa rahmah, dan sebagai rahmat untuk kami, penyebab kami dapat rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat sempurna yang semaha sempurna, terlalu banyak tidak terhitung. Tetapi yang sering ditonjolkan berbanding dengan sifat-sifat lain adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman daripada rahmah, Ar-Rahim daripada rahmah. Yang kita dituntut baca di awal setiap surah selain suratul Bara'ah. Yang kita dituntut baca ketika nak makan, ketika nak minum, ketika nak keluar rumah, ketika nak masuk rumah dan pelbagai aktiviti yang lain. Bismillah ni dituntut baca banyak tempat. Bismillahirrahmanirrahim ni. Nak baca Quran, baca Bismillah. Tak baca Bismillahil Mutakabbir Al-Muntaqim, Bismillahil Kabir Al-Ali, Bismillahir Rafi'il Khafid. Nama Allah Bu Halim pun boleh banyak. 99 kita hafal. Tapi yang lebih ditonjolkan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dalam hadis Qudusi kata, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengatasi, mendahului kemurkaanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala menonjolkan sifat dia yang kerap digunakan, bahkan wajib kita baca dalam Fatihah, dalam sembahyang luar. Tak baca Fatihah kita tak cukup. Ialah Ar-Rahmanir Rahim. Dah baca Bismillahirrahmanirrahim, ulang pula ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita baca kerana Allah ini Maha Pemberi rahmat, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sebagaimana Allah Ta'ala menonjolkan sifatnya sebagai Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menonjolkan sifat Rasulnya sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam melalui ayat dalam suratul Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kau melainkan sebagai pembawa rahmat, penyebab kepada rahmat kepada seluruh alam. Dan lebih khusus lagi kepada orang beriman. Di akhir surah Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ujung ayat menyatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu rauf, amat belas kasihan, rahimun, amat penyayang kepada orang beriman. Lil mu'minin. Maka ia sifat Allah, dia juga sifat Rasulullah. Sifat Allah secara hakiki, sifat Rasulullah secara
pinjaman. Ada ayat Quran kata ittaqullah, ada ayat Quran kata ittaqun nar. Ittaqullah secara hakiki, ittaqun nar secara pinjaman. Takutilah kamu kepada Allah, takutilah kamu kepada azab neraka. Kembang ayat tu. Ittaqullah, ittaqun nar. Dalam surah Ali Imran ada. Jadi, secara hakiki Allah bersifat dengan rahmah. Secara pinjaman Allah bagi kepada kekasihnya Nabi SAW bersifat dengan rahmah. Dan kita dituntut bersifat dengan rahmah. Kesian kat diri kita, kesian kat adik-beradik kita, kesian kat jiran kita, kesian kepada manusia yang belum mematuhi perintah Allah. Dalam hadis yang disebut sebagai al-musalsal bil awwaliyah disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Orang yang bersifat belas kasihan itu akan dikasihani oleh Allah yang Maha Pemurah. Kasihanilah mereka yang duduk di bumi. Nescaya kamu akan dikasihani oleh para malaikat yang duduk di langit. Kita nak hendak malaikat yang dekat dengan Allah, yang tidak derhaka kepada Allah, yang muqarrabin, yang doa mustajab, doa kat kita. Kita kena kasihan kat orang muka bumi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang bersifat belas kasihan itu akan dikasihani oleh Allah yang Maha Pemurah. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi. Kasihanilah mereka yang di bumi. Irhamu man fil ardi. Ra situ baris sukun. Kalau orang mengaji Quran ni bukan Quran ni hadis. Tapi kalau Quran, ra tu baris sukun sebelum dia kasrah. Kasrah tu dia panggil kasrah aridah. Kasrah yang baru mai, bukan hak original. Maka ra tu baca terbaik. Macam kita baca, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i, ra sukun kasrah sebelum tu tapi baca terbaik. Karena kasrah tu kasrah baru mendatang. Mana tanda dia baru datang? Ketika dia duduk tengah ayat, dia tak ada. Ketika awal ayat baru dah ada baris kasrah. Kalau duduk tengah, farja'na na'mal salihan inna muqinun. Tak baca fa'irja'. Maka kasrah itu kasrah aridah dia panggil. Kasrah yang mendatang, dia tidak boleh mengubah. Dia tidak boleh menebalkan huruf, menipiskan huruf ra. Berbeza dengan sarir, kasrah asliyah. Maka Fir'aun, kasrah pada fa' itu asliyah, ra baca sukun. Ra baca dengan nipis. Fir'aun, bukan Fir'aun. Orang baca Rabbi Syrahli itu pun dah ada beza, dah ra terbaik, ra nipis. Yang dibaca oleh ulama. Jadi kalau dalam Quran dibaca ra nipis itu. Irji'i, ra terbaik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi ila akhir al-ayah. Di sini hadis bukan Quran. Cuma dia punya bentuk dia sama. Irhamu man fil ardi, kasihanilah mereka yang berada di bumi. Yarhamkum man fis sama, nescaya mengasihani akan kamu semua oleh mereka yang berada di langit. Mereka yang ada di langit siapa? Para malaikat. Malaikat meminta Allah rahmati kita apabila kita rahmah kepada mereka di bumi. Kesian kat kawan ni tak masuk Islam lagi, nak kena ajak dia masuk Islam. Ajak dengan kata-kata ataupun ajak dengan kelakuan. Ajak ada dua jenis. Dakwah bil maqal, dakwah bil hal. Dakwah dengan kata-kata, dakwah dengan pergaulan yang mulia. Dengan dakwah dengan kelakuan yang baik yang kita pamerkan ketika berdakwah kepada orang lain. Jadi, hak tak masuk Islam, kita ajak masuk Islam. Hak masuk Islam dah tapi tak mau mengaji, tak mau beramal dengan Islam, kita ajak mengaji, ajak beramal. Kerja kita setelah kita dah boleh, kita ajak orang lain. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Satu bacaan. Bacaan kedua, minhu ma nussina. Nun dhammah, sin syaddah kasrah.
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, ya Allah bagi kami ingatkan kepada kami daripada Al-Quran itu apa yang kami lupa. Nasina kami sengaja lupa. Quran dia tak bagi sengaja. Sengaja tak boleh. Kalau terlupa tak apa. Maka lebih afdal dibaca nusina, terlupa. Kami dijadikan lupa. Dalam hadis itu dalam kitab azkar pun ada sebut. Dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatul Quran boleh. Walaupun boleh baca dua-dua, afdal baca dengan dhammah nun, sin syaddah kasrah. Minhuman nusina lebih baik daripada minhuman nasina. Tak salah baca yang pertama, baca yang kedua lebih baik. Wa dzakkirna minhuman nusina, dan peringatkan akan kami daripada Al-Quran apa yang kami telah terlupa. Tak sengaja lupa. Kalau nasina kami sengaja lupa. Kami lupa sendiri. Kalau nusina kami dijadikan lupa. Kami bukan saja nak lupa tapi terlupa. Bagi kami ingat mana kami terlupa. Wa dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna, dan ajak kepada kami daripada Al-Quran apa yang kami masih jahil. Yang kami masih tak tahu, berlambak-lambak lagi. Bagi kami kau kenal, kau faham, kau erti. Semakin tahu apa yang kami tak tahu sebelum ni daripada Quran. Jadi nak kena tahu, nak kena mengaji hari-hari supaya kita tahu, semakin tahu setiap hari. Wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu, dan kurniakan kepada kami agar kami boleh baca Quran ana al-laili, di waktu-waktu di malam hari, wa atrafan nahar, di penghujung-penghujung, di sudut-sudut di siang hari. Malam boleh baca mana-mana waktu, siang boleh baca di awal dan akhir siang, supaya tengah-tengah siang tu kita sibuk dengan aktiviti kerja kita kalau kita masih bekerja. Maka Quran ini di samping dia mukjizat, dia adalah manhaj. Setiap kali kita baca Quran, kita dapat peraturan baru, kita boleh faham, dan kita dapat mengenali mukjizat yang menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda adalah rasul yang diutus secara umum kepada seluruh manusia sehingga kiamat. Adapun nur, ia datang ada dua jenis. Ada nurun hissiyun, ada nurun ma'nawiyun. Nurun hissiyun, cahaya yang dapat diketahui oleh panca indera. Seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Matahari tak ada, bulan tak ada, bintang tak ada, kena ada cahaya elektrik, cahaya lampu, cahaya torchlight, cahaya kereta, cahaya motor. Kalau tidak ada cahaya itu, mungkin kita tergelincir ketika berjalan. Mungkin kita tersesat jalan, salah nak pergi Sungai Petani, talah belah haluk start. Pasal cahaya tak ada, tersalah jalan. Atau mungkin belaga, istidam, bertembung dengan sesuatu, menyakiti sesuatu itu, belah kucing, kucing mati. Belah kebau, kawan belah tu pula mati. Dua-dua mati, kebau mati, kawan belah mati. Mungkin kita belah sesuatu menyakitkan benda yang kita belah, ataupun kita belah sesuatu kita yang sakit dengan sebab belah dia. Belah tembok, tembok tak sakit pun, kawan belah tu masuk kubur. Nak elak daripada belah aksiden, kemalangan, maka Allah berikan cahaya supaya manusia nampak. Yang ni tembok, yang ni kebau, yang ni lembu, yang ni pokok, yang ni sungai, yang ni longkang, supaya kita tak belah semua tu. Maka Allah datangkan cahaya untuk kita selamat dalam perjalanan untuk sampai destinasi dan tempat tujuan. Untuk kita tak terjun lopak, tak terjun sungai, tak terjun gaung. Untuk kita tidak tersalah jalan. Untuk kita tidak beristidam, tidak belaga, tak aksiden dengan sesuatu. Sebagaimana Allah berikan cahaya yang dinikmati oleh semua manusia, binatang, orang Islam, orang kafir, cahaya matahari. Contohnya,
maka Allah datang satu lagi jenis cahaya, nama cahaya maknawi, iaitu nilai-nilai murni dalam kehidupan, nilai-nilai murni dalam akidah, akidah yang murni, yang cantik, akidah yang huduh, untuk kita pilih hak elok, kita buang hak tak betul. Nilai-nilai murni dalam ibadah, ibadah yang Allah redha, ibadah yang tak sah, yang Allah murka. Nilai-nilai murni dalam akhlak, akhlak yang mahmudah, Allah puji, akhlak yang mazmumah, yang Allah cela. Al-Quran ini sumber kepada haqaiqul qiyam, hakikat nilai-nilai murni. Dia merupakan cahaya Allah, seperti mana ada cahaya fil maddiyat pada kebendaan. Dengan sebab naik matahari kita nampak cerah, nampak semua langit, bumi, pokok, orang, kereta, jalan-jalan, binatang, semua kita boleh nampak. Maka kita nak nampak hak ni elok, hak ni tak elok, hak ni saya kena terima, hak ni saya kena tolak. Kena ada lagi satu cahaya, nama dia cahaya Al-Quran, cahaya hadis, yang menjelaskan dan menyelamatkan kita daripada aksiden, menyelamatkan kita daripada terjun, bukan dekat terjun gaung, terjun dalam neraka terus. Nama dia Al-Quran, nama dia sunnah Nabi SAW. Jadi cahaya yang dilihat secara kebendaan depan kita, semua orang tahu. Cahaya matahari tak ada orang boleh nafi, ianya wujud dan memberi manfaat. Cahaya bulan pun sama, cahaya elektrik pun sama. Tapi satu lagi cahaya yang perlu kita kenal, iaitu cahaya yang menerangi yang mana baik, yang mana buruk, yang mana kita kena dekat, yang mana kita kena jauh, yang mana kita kena buat, yang mana kita tak boleh buat. Cahaya itu diringkaskan di dalam dua perkataan. Perkataan pertama, if'al, melakukan sekian. Perkataan kedua, la taf'al, jangan lakukan sekian. Buat hak ni, jangan buat hanu. Hak tu dua perkataan yang terkandung dalam cahaya itu. Lakukan semayang, jangan lakukan judi. Lakukan puasa, jangan lakukan mencuri. Lakukan zakat, jangan lakukan berbohong. Hak ni hak tak boleh buat, hak ni hak boleh buat. Terkandung dalam dua perkataan itu. Seluruh ajaran Quran 30 juzuk, seluruh ajaran hadis, seluruh wahyu turun 23 tahun, duduk dalam buat hak ni, jangan buat hak nu. Duduk dalam dua patah. Sila lakukan yang ni, jangan lakukan yang nu. Sila lakukan ada dua, ada wajib, ada sunat. Jangan lakukan ada dua, ada haram, ada makruh. Lepas tu satu lagi, ikut suka, nak buat tak buat, nama dia harus. Maka Al-Quran itu cahaya yang menerangi dan menjelaskan kita jalan ke syurga. Hak ni kamu kena kenal dan ikut pergi sampai masuk syurga. Jalan ke neraka, hak ni kamu kena kenal, kamu kena nampak dan jangan ikut dia. Maka Quran ini diumpamakan sebagai nur oleh Allah dalam ayat ini dan dalam ayat yang lain. Sambungan ayat fa ammal ladzina amanu billah, kita sambung besok ayat 175 dalam surah An-Nisa. Mungkin lusa kita akan masuk ayat baru dalam surah Al-Maidah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.